Halo cikgu everybody, welcome back to my TV channel. Nama saya Zambuin Zablaza. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe YouTube channel saya. Yang mana belum subscribe saya lagi, saya mohon supaya tekan butang subscribe bawah ni, sekalinya tekan butang loceng supaya setiap kali video saya upload boleh tengok sama-sama. Hari ni saya nak kongsikan satu kisah berkenaan dengan seorang pembunuh yang bernama Pedro Rodrigues Filho yang berasal dari Brazil. Pedro Rodrigues Filho ni merupakan seorang pemuda yang berasal dari Brazil dan ada rekod lebih daripada 100 pembunuhan sepanjang umur dia. Dia tidak serupa dengan pembunuh lain sebab dia ni bunuh orang jahat seperti penjenayah, pengedar dadah dan juga gangster-gangster yang ada di seluruh Brazil. Dia juga mendapat gelar The Killer PT. Mari kita kenali susuk tubuh pemuda yang dianggap pelik dan rare ini. Pedro ni lahir di Santa Rita, Brazil pada Julai 1954. Sejak dari kandungan ibu lagi, dia merasakan kerasnya kehidupan ni. Ini kerana dia beranak dengan parut teruk di muka akibat ibu dia kena tendang ke ayah dia masa dia dalam kandungnya lagi. Tendangan ni jugalah menyebabkan dia mempunyai komplikasi efek pada tengkorak kepala otak Pedro ni. Dan akibat tendangan ni juga dia mencederakan dalaman Pedro yang mana memberi efek kepada otak dia. Sejak daripada budak lagi Pedro ni dia agresif. Doktor kata kesal daripada hentak kuat di tengkorak dia masa dalam kandungnya itu. Masa dia umur 13 tingkat 1, dia mempunyai keinginan yang sangat tinggi untuk bunuh orang. Ada satu hari tu dia ni nyari bunuh sepupu dia akibat pertelingkahan kecil yang disebabkan oleh air tebus cawe. Ayatnya dia ni betul lalunya agresif sampai tahap air tebus cawe pun nak pergi kepada membunuh. Masa dia umur 14 tahun, dia tembok datuk bandar di kampung dia tepi bala polis disebabkan oleh ayah dia ni kerja dengan datuk bandar tu. Jadi bila kerja dia ada sedikit ceding yang mana menyebabkan datuk bandar ni sendiri tuduh ayah Pedro ni curi makanan. Jadi disebabkan tu jugalah dia bunuh datuk bandar ni. Dalam masa yang sama sebenarnya ayah dia kata orang lain hak curi. Tapi tetap juga ayah dia ni kena buat akibat daripada benda-benda kecil hak ayah dia balas dengan datuk bandar tu yang juga menyebabkan dia bunuh datuk bandar tu. Faham tak? Daripada masa yang sama dia ni Pedro ni bunuh juga orang hak curi makanan tu tadi. Akibat daripada pembunuhan ni jugalah dia melarikan diri pergi ke daerah Mogi di Sao Paulo, Brazil. Di daerah Mogi ni jugalah dia start bunuh ketua dadah, geruk pemerdagangan orang dan juga bapa ayah. Orang hak jual tin lah, pelacur lah. Maknanya dia bunuh habis pokok jahat ni. Pokok toke dadah, pokok jual orang dengan toke-toke pelacur. Walaupun dia ni pongoh, dia juga turut mempunyai hati untuk bergaul dengan satu orang yang bernama Maria. Dengan Maria ni jugalah dia merasakan sangat bahagia dan sangat tenang, yang mana dia boleh lari daripada sifat dia yang membunuh tu tadi. Dengan maknanya hidup gawe ni dia boleh lupa segala-gala masalah dia. Hak dia ada nak bunuh, hak dia nak tahu orang apa semua tu. Tapi tak lama dia bahagia. Pasalnya Maria ni gawe dia tadi ni ditembak mati oleh polis penyamar kan hak orang gangster hok nyamar jadi polis. Yang mana pembunuh Maria ni merupakan ada kisah lama dia dendam dengan Pedro ni. Sebab gapo tu saya tak jumpa cari. Akibat daripada kehilangan orang yang paling dia sayang, dia menjadi lagi iblis dan menjadi sangat marah. Dia kata mulai daripada waktu ni jugalah dia nak buru habis orang-orang hok nyamar jadi polis ni hok mana bunuh gawe dia tu. Dan dia nak korek, dia nak bunuh habis hok mana hok tahu pasal plan-plan ni. Bila boleh seorang ni kan, dia bukan kata bunuh dia rek, dia seksa. Dia seksa dulu hidup-hidup dengan keadaan yang sangat-sangat keji, hina. Demi membalas dendam kematian gawe dia ni. Tak lama lepas pada tu dia jumpa dalang ataupun mastermind di sebalik kematian Maria. Yang mana mastermind tadi ni merupakan seorang ketua gangster yang pernah mengkhianati Maria. Maknanya Maria ni dia ni bekas orang jahat jugalah Maria ni. Tapi bila dia masuk geng Maria ni dia mengkhianati ketua geng tu. Jadi bila ketua geng ni tahu Maria ni gawe dengan Pedro, yang mana dalam masa yang sama Pedro ni ada kes juga dengan ketua mafia tu. Ketua mafia tu bunuh Maria tu. Nak zalim tak zalim Pedro ni, dia bunuh mastermind tadi ni pada hari ketika mana mastermind tu dalam majlis perkahwinan. Dia juga turut bunuh 7 orang bodyguard mafia tu, manakala berpuluh-puluh lagi orang lain hok cedera mungkin dalam majlis bekwah ke. Daripada masa ni juga Pedro ni tidak siapa lagi umur 18 tahun. Dia boleh bunuh semua orang ketua mafia tu tadi di majlis perkahwinan dia. Penderitaan Pedro ni masih belum berakhir lagi. Tiba-tiba
Dia dengar mak dia pula mati dibunuh oleh ayah dia sendiri dengan cara kena tetok dengan parang. Pok dia ni memang celaka juga pok dia pun. Dalam masa yang sama juga dia bertekad untuk balas dendam ke pok dia ni walaupun kata 1000 tahun. Sebab masa tu pok dia ni kena tehel ke polis. Jadi dia kata walaupun 1000 tahun aku akan buru juga pok aku ke mana. Jadi ada satu kali tu dia tahu pok dia ni duduk dalam penjara mana. Jadi dia pergi melawat. Nah masa melawat ni jugalah dia boleh bunuh pok dia dengan tikam sebanyak 21 kali di anggota tubuh lah. Masa aja dia nyawa-nyawa ikan tu, dia belah dada pok dia. Masa pok dia tengah hidup, dia ambil hati, dia mamuh puh dia ludah. Masa tu pok dia tak mati lagi. Masa tu jugalah pok dia ni mati slow-slow. Disebabkan pembunuhan pok dia ni lah Pedro ni menjadi sebutan di seluruh Brazil, menyebabkan dia ni dianggap pembunuh yang paling kejam di abad itu. Lepas ada bunuh pok dia di J ni, dia sempat lari dan dia juga bebas lama sehinggalah tahun Mei 1973 dia kena igat. Masa ni jugalah polis mengeluarkan artikel wanted apa semua tu. Jadi dalam masa beberapa tahun tu dia boleh nusuk, dia boleh sembunyi lah daripada diburu polis. Masa dia kena igat tu, ni cerita yang menarik. Masa dia kena igat tu, dia dimasukkan dalam satu kereta polis MPV. Dia ditahan bersama-sama dia sekali tu ada Progo, seorang Progo di sebelah dia. Dua-dua tangan gari ni. Dalam masa tu juga dia boleh bunuh Progo sebelah dia ni. Sebabnya dia kata dia sangat benci kepada Progo ni. Dia kata dia sangat benci kepada kejahatan yang melibatkan orang lain. Dia benci dah ke orang Progo, ke penjenayah. Jadi dia kata mampukah kejap habis polis buka pintu kereta tengok Allah Nathan ni bunuh mampukah ada kawan ni. Dia penuh dengan darah. Jadi polis kejut belakang polis. Dia ngaku dia bunuh Progo tu sebabnya dia kata dia tak tahan, tak nak tengok Progo ada depan dia. Yang mana Progo tu sangat-sangat saling bagi dia. Masa tengah cara di mahkamah ni, Pedro ni didapati bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 120 tahun. Walaupun begitu, tempoh ni meningkat kepada 40 tahun kerana dia bunuh berpuluh-puluh lagi bandua dalam penjara dia masa dia kena J tu. Dianggarkan dia bunuh sekitar 47 penjenayah kelas berat di penjara hak dia duduk tu. Selama 47 hak dia bunuh tu juga merupakan penjenayah tega dan ada juga orang hak serai dia dalam J. Ada juga bandua royak. Pedro ni dia tak selesai dengan penjenayah dalam J dia ni bandua-bandua lain sebab dia kata orang hak sekeliling dia ni semua jahat-jahat belaka. Tidak suka dia. Dia tak mengakulah dia jahat walaupun dia ni perangai huduh pak iblis. Sebab tu jugalah dia ada banyak musuh dalam J dan dia ni semua baluh dalam J dia ni. Ada satu hari tu dia diserai oleh 5 penjenayah dalam J dia tu lah. Dan dalam masa yang sama dia menegocoh dia boleh bunuh 3 orang bandua dari 5 serai dia tu. Manakala 2 lagi lari. Lari cak berat takut lah dia nya. Start dalam J ni lah dia menikmati pembunuhan hak dia buat. Dia pun ada juga kes bodoh dia bunuh. Ada sekali dia bunuh partner rumit dia ni, kisnya kawin tu deku dah lajuk. Dia kata dia tak boleh nak jadi dia katuk. Mampukah kawin tu. Dalam jara ni jugalah dia siap boleh tulis tatu di tubuh dia. Dia kata I kill for pleasure, yang bermakna dia bunuh demi kepuasan. Gitu. Jadi itu saya rasa kisah Pedro ni yang mana merupakan seorang pembunuh bersiri yang hanya bunuh orang jahat saja. Dan kita kira kes dia ni merupakan kes rare lah dalam dunia ni. Jadi saya rasa setakat ni dulu video untuk hari ni. Ni pukul 4.22 pagi. Saya dengan cara tak ada tahu nak buat kerja apa, saya record video. Saya buka YouTube, saya godek-godek, saya carilah kisah. Saya pun ngatuk benar ni. Kalau kata suka dengan cerita ni, boleh consider untuk subscribe sekali dengan tekan butang lonceng bawah ni. Itu saja video untuk hari ni. Terima kasih. Bye bye.